ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita satu pertemuan. Dengan takdir Allah, saya boleh datang ke sini, boleh jumpa dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah di Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini satu nikmat yang besar. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid, pihak Jabatan Agama dan juga semua yang terlibatlah dalam mengaturkan program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan manfaat dalam siri-siri pertemuan sebegini. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bicara kita pada malam ini Allah beri kepada kita satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan sama-sama kita bincangkan apa yang patut kita atau apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita ni soalan pertama dan paling penting dalam hidup kita, kita nak kena tanya, apa benda dalam hidup ni yang kita kena jaga sungguh-sungguh? Yang mana andai apa pun yang berlaku, perkara ni tak akan hilang daripada kita. Apa benda dalam hidup ni yang kita kena pertahankan walaupun apa saja yang berlaku? Walaupun nyawa kita di hujung tanduk, walaupun senjata diacukan di kepala kita, walau apa pun yang berlaku, kita akan pertahankan dia walaupun dengan tukaran nyawa. Apa benda? Benda ni yang sangat bernilai, yang paling bernilai dalam hidup. Jawapan dia ialah yang patut dan paling kita kena jaga dalam hidup kita ialah agama kita. Agama kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita semua, tiap-tiap hari Jumaat khatib baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita ingat pesanan tu sebab hari Jumaat pesanan bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sehingga menjadi rukun khutbah pesanan takwa kepada Allah. Tapi di hujung tu kalimah yang sangat juga penting, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Maknanya apa yang ada dengan agama kita ni mesti dipertahankan sampai bila? Sampai mati. Dan kalau boleh kita nak mati di atasnya. Dan ini bukan sekadar pesanan untuk kita pada hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesanan Nabi Ibrahim kepada anak cucu dia. Dan inilah pesanan Nabi Yaqub kepada anak cucu dia. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada siapa? Banihi, anak cucu dia. Wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pun termasuk dari anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa dia pesanan dia? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak cucu aku, Allah dah pilih bagi kamu satu agama. Apa dia? Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Saya sering ucapkan kepada dalam kuliah-kuliah kepada sahabat-sahabat kita, andai datang ujian macam mana sekalipun, kita tak akan berganjak daripada yang satu ni. Sebab tu sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah, Sumayyah mak kepada Ammar bin Yasir. Yasir suami dia. Di saat orang letak pedang ke, orang letak lembing ke, orang letak senjata ke, demi semata-mata nak keluar daripada agama ni, dia tak akan keluar. Biarlah apa pun yang berlaku, yang penting mereka akan kekal dalam agama ni sampai mati. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kenapa hak ni hak kita kena nak jaga? Jawapan dia sebab kerana maksud inilah kita dicipta oleh Allah. Kalau kita tergelincir daripada landasan ini, maka kita tidak akan menepati maksud ciptaan Allah terhadap manusia, dan orang begini hari akhirat Allah humbankan dia ke dalam neraka. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Ta'ala kata, aku haramkan dia. Faqad harramallah, Allah haramkan dia daripada syurga. Fala tamutunna illa wa innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali dia neraka. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tugas nombor satu kita dalam hidup ni, jaga ni. Apa jua badai yang menimpa, apa jua ujian yang mendatang, apa jua kesusahan atau kesenangan yang mencuba atau menguji kita, yang penting jangan lari daripada landasan agama. Itu nombor satu. Bila kita faham perkara ni, dalam agama yang kita panggil Islam, yang kita sedang anuti ni, ada dua paksi utama dia. Ada dua paksi utama. Maknanya selama kita Muslim ni, kita kena jaga dua perkara ni sampailah bila-bila. Jangan tergelincir daripada dua paksi ni. Paksi yang pertama ialah berkaitan dengan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dalam hidup ni kita mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu-satunya, yang wujud yang sebenar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu kerana Allah adalah Tuhan yang sebenar, dan selain dari Allah adalah Tuhan yang palsu. Selain dari Allah, Tuhan yang palsu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut kenapa dia yang sebenar, hak lain yang palsu. Sebab Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Semua yang di langit dan bumi ni milik Allah. Waktu Allah cipta langit, ada tak sesuatu membantu Allah dalam menciptanya? Tak ada. Waktu Allah mencipta bumi, ada tak sesuatu yang menolong Allah dalam menciptanya? Tak ada. Allah wahdahu la syarikalah. Allah ni satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi Allah.
Jadi sebab itu dalam paksi pertama dalam agama ialah jaga ketuhanannya Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah ni Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, tidak ada rakan kongsi, tidak ada sekutu, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tergelincir daripada paksi ni. Maknanya jangan menduakan Allah. Lawan kepada mengesakan Allah adalah menduakan Allah. Sebab mengesakan tu bahasa dulu. Dulu ni sa, dua, tiga, sa tu satulah. Sa buah, sa biji zaman dulu kan kita ngaji kan. Jadi mengesakan Allah tu maknanya mensatukan Allah. Lawan kepada dia ialah mendua, mentiga, mengempat, menglima dan seterusnya. Menjadikan sesuatu setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tergelincir daripada paksi ni, habis. Paksi yang kedua yang kita nak kena jaga dalam agama kita ialah berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dalam Islam kita hari ini mengikut syariat. Dalam Islam ni ada akidah, ada syariat. Akidah berkaitan dengan ketuhanan Allah. Syariat berkaitan dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini paksi yang kedua ni, apa sahaja yang kita buat dalam syariat mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat tidak, mesti. Walau siapa pun dia, kalau datang pada zaman ni Islam dia mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun dia. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, puan-puan, orang yang paling mulia yang akan berada di zaman ini, yang mana kemuliaannya dia selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa dia? Nabi Isa. Nabi Isa ni dulu Nabi, betul tak? Dia menerima kitab, dia ada kitab dia sendiri. Dia ada kitab dia sendiri. Kitab apa Nabi Isa? Kitab Injil. Dia ada syariat dia sendiri, pengikut-pengikut dia sendiri. Cuma saja dia ni Allah Azza wa Jalla angkat dia ke langit. Kerana apa? Pengikutnya telah taksub kepada dia sehingga mengangkat dia menjadi Tuhan. Tak ada Nabi lain yang Allah angkat ke langit akan turun balik melainkan Nabi Isa. Sebab beza Nabi Isa dengan orang lain, pengikut dia sangat taksub kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa diangkat menjadi anak Tuhan. Jadi Allah Azza wa Jalla angkat Nabi Isa ke langit dan dia akan turun di akhir zaman untuk membuktikan bahawa dia bukan anak Tuhan. Nabi lain tak ada begini. Nabi Isa seorang. Cuma yang saya nak sebut ialah di saat Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman, masa tu tidak ada pilihan bagi dia melainkan dia juga kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setara Nabi Isa, seorang yang dulunya rasul, yang ada kitab Injil diturunkan untuk dia secara khas, ada syariat dia tersendiri. Bila mari zaman ni, akhir zaman, dia turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan bagi dia melainkan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa pilihan yang ada? Orang yang lebih rendah pada Nabi Isa alaihi salam. Maka kita hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah tidak dapat lari daripada dua paksi. Pertama, dari sudut akidah, mengesakan Allah. Yang kedua, dari sudut syariat, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebenar-benarnya
dua maksud utama yang kita deklarasikan, kita isytiharkan melalui dua kalimah syahadah. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maknanya kita tidak akan menduakan Allah. Kita yakin dialah Tuhan yang maha berkuasa, dialah Tuhan yang maha perkasa, dialah yang memberi manfaat, dialah yang memberi mudarat, dia memberi sihat, dia memberi sakit, dia mengkayakan, dialah yang menjadikan orang miskin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mana semua berlaku dalam hidup ni akan kembali kepada Allah. Fa'alul lima yurid. Allah ni dia akan buat apa yang dia nak. Ini maksud pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Maksud yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pergi kepada paksi syariat tadi. Sebab tu bila kita mengucap dua kalimah syahadah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia bukan ucapan yang biasa-biasa. Dia adalah ucapan yang sangat penting dalam hidup manusia dan kita pertahankan walaupun harganya adalah darah dan nyawa. Betul kalau orang tanya, apa susah kalau orang zaman dulu sanggup mati sebab tak nak mengucap la ilaha illallah. Abu Jahal sanggup mati, Abu Lahab sanggup mati. Padahal pedang dia nak tukar, patut-patut sebut je lah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat. Dan itu yang berlaku kepada golongan munafik. Orang Islam dia tahu nilai kalimah ni bukan sekadar di lidah. Dia tahu nilai kalimah ni bila kita mengucap. Cuba mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bukan sekadar ucapan di lidah. Dia ada makna yang kita mesti terjemahkan dalam hidup kita. Dan kalimah ni kita ulang. Dalam azan ada syahadatain, dua kalimah syahadah. Dalam salat ada dua kalimah syahadah. Setiap hari dia berada dalam syiar-syiar agama. Supaya manusia ni Allah nak tanamkan dalam diri dia, inilah paksi utama dalam hidup kamu. Jangan tergelincir daripada paksi ni. Dua kalimah syahadah ni adalah paksi dalam hidup kamu. Apa yang kamu buat, jangan bertembung dengan dua kalimah syahadah. Apa yang kamu buat mesti selari dengan dua kalimah syahadah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, berkaitan dengan hak Allah bahawa dialah Tuhan yang maha berkuasa dan kita tak minta tolong dengan selain daripada dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku sembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam bentuk syariat, wahai Rasulullah, kamulah rasul kami. Kamulah petunjuk yang menunjukkan jalan syurga kepada kami. Kamulah yang diturunkan kepadamu Al-Quran. Kamulah yang diturunkan kepadamu wahyu. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang mana setiap yang kita buat dalam hari ini mengikut petunjuk dan juga panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syariat. Dua ni tak boleh nak campur. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan masuk kepada dalam bab ketuhanan. Makna Nabi tak akan ada kuasa ketuhanan. Nabi berkaitan dengan syariat. Akidah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tahu bahawa Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sampai angkat Nabi jadi ada sifat ketuhanan, ia akan terjebak sebagaimana pengikut Nabi Isa, dia sampai angkat Nabi Isa jadi anak Tuhan. Sebab tu Nabi SAW pesan, la tatruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Jangan puja aku sebagaimana orang Nasrani puja Nabi Isa ibnu Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebut itu sebagai muqaddimah bahawa ni benda penting yang kita nak kena jaga dalam hidup.
berjalan di atas dasar tersebut, ada tak benda yang boleh merosakkan dia? Sesuatu yang bila manusia buat merosakkan perkara ni, yang mana bila rosak, maka perkara ni dia akan terbatal dan orang ni iman dia tidak bermanfaat lagi. Kita sebut sebagai nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Ada ke tak ada? Jawapan dia ada. Jawapan dia ada. Perkara bila seorang tu buat, dia membatalkan iman dia. Kalau orang musuh mari nak bunuh, nak suruh paksa keluar daripada Islam, mungkin kita rasa kita fight. Orang mari nak, pertama sekali yang membatalkan syahadah ni apa dia? Nabi SAW pesan kepada kita, jauhilah ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dosa yang besar membinasakan. Mula-mula sekali Nabi sebut apa? Asyirku billah. Membatalkan syahadah yang kita nak kena jaga tadi. Kubu iman kita ni yang boleh merosakkan dia, pertama, berbuat syirik kepada Allah. Lagu mana berbuat syirik kepada Allah? Dia pun mari, syaitan mari godok, mungkin sembah patung, tunduk ni patung ni berhala, tunduk pada minta dengan dia. Maka orang ni menduakan Allah, sebab hak minta ni hanya milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk patung berhala, kadang-kadang dia datang dalam bentuk kekuasaan, kadang-kadang dia datang dalam bentuk pokok, batu, bulan, bintang, macam-macam. Ada orang sembah hari ni, siapa orang sembah? Donald Trump, presiden mereka pun ada orang sembah. Pagi-pagi ngadak dulu gambar Donald Trump, letak bunga, sembah dulu, baru keluar pergi kerja. Ada orang gitu ke Donald Trump. Allahu Akbar. Manusia ni dia tak sayang kepada diri dia. Di saat dia berbuat syirik, dia tak sayang pada diri dia. Kerana apa? Kerana orang yang terlibat dengan kesyirikan ni, Allah Azza wa Jalla tak akan jaga dia sampai hari akhirat. Allah Ta'ala kata apa? Ana, kata Allah dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Aku ni yang paling tak berhajat kepada rakan kongsi. Allah kata, aku ni yang paling tak berhajat, yang paling tidak memerlukan rakan kongsi. Sebab apa? Sebab yang cipta langit dan bumi, Allah cipta sendiri, tak ada yang membantu Allah. Waktu Allah cipta kita, Allah saja-saja, satu-satu. Dan semua makhluk ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang tanya kita, apa nilai kalimah syahadah la ilaha illallah, mentauhidkan Allah ni, nilai dia apa? Besar sangat. Kita kata besar, tuan-tuan. Yang mensyirikkan Allah ni, yang buat syirik dengan Allah ni tak banyak. Jin dengan manusia, jin dengan manusia, dua ni je yang reti syirik, yang reti tak sembah Tuhan. Ada jin Islam, ada jin kafir, betul tak? Ada orang Islam, ada orang kafir, betul? Ada lembu Islam dengan lembu kafir? Tak ada. Binatang tak ada. Ada burung Islam dengan burung kafir? Tak ada. Ada semut Islam, semut kafir? Tak ada. Ada malaikat Islam, malaikat kafir? Tak ada. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, setiap sesuatu, wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memuji Tuhannya, tapi kamu saja yang tak faham tasbih mereka. Kalau kita tanya siapa sebenarnya yang menyembah Allah, jawapan dia semua makhluk. Sekalian alam, langit, bumi, bulan, matahari, bintang, burung-burung, binatang-binatang lain, semut, ikan, gunung ganang, pokok-pokok, sungai, semua benda makhluk Allah tunduk kepada Allah. Malaikat
Semua bertasbih memuji Allah. Yang tak reti ni, yang tak faham ni, ada dua kategori je. Manusia dan jin. Yang reti buat kufur kepada Allah. Tu pun sebab apa? Sebab Allah berkehendak menguji mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, dosa pertama sekali bila manusia buat salah ni, kesalahan paling besar sekali. Apa dia? Dia menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Apa lagi yang boleh merosakkan tauhid ni? Keimanan kepada Allah. Yang kita nak baca khusus tajuk bab kita malam ni. Yang kedua, Nabi SAW sebut dalam 7 dosa yang membinasakan, ialah Nabi kata as-sihr. Sihir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebab tu bila kita baca dalam bab sihir ni, dia duduk dalam kitab akidah, kitab tauhid akidah. Sihir ni dia tidak duduk dalam bab fiqh, tidak. Sihir ni kalau kita buka kitab, kita akan cari dia dalam bab duduk mana? Dalam bab akidah. Hukum-hukum berkaitan dengan sihir. Sebab apa? Sebab sihir ni kalau dia berbuat salah, dia tidak melibatkan hukum fiqh berkaitan dengan syariat semata-mata, tapi dia akan langgar paksi yang pertama, iaitulah paksi tauhid. Syariat ni banyak berkaitan dengan fiqh. Hukum syariat ni, hukum macam mana nak salat, macam mana nak puasa, macam mana nak bayar zakat, macam mana nak nikah kahwin, macam mana nak jual beli. Dia berkaitan dengan fiqh. Mari dalam bab akidah ni, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sihir ni dia bukan langgar syakat hukum haramnya sihir, malah dia akan langgar sampai paksi syariat dia boleh batal. Sebab tu bab sihir ni dia duduk dalam kitab, dalam bab akidah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau dari sudut sihir ni apa benda, semua kita tahulah. Ibarat dari sudut bahasa, sihir ni ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Satu perkara yang tersembunyi dan tak nampak sebab dia. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kena mudarat, tiba-tiba yang mana orang jumpa doktor tak tahu, tengok scan tak tahu apa ada. Kita kata sihir ni sesuatu yang tersembunyi. Dinamakan sihir dengan kalimah sihir sebab dalam bahasa Arab sin, ha, ra, huruf yang sama pada sihir, ada yang sama pada sahur. Dekat tak? Dekat tak? Sihir dengan sahur sama tak? Sama. Sihir, ilmu sihir lah. Sahur, makan sahur. Apa kaitan sihir dengan sahur? Sebab dalam bahasa Arab, sahur ni makan waktu sahar. Waktu sahar ni ialah waktu awal atau akhir malam sebelum subuh. Kita panggil waktu sahur. Makan sahur waktu tu lah. Pasal apa? Waktu tu masa yang gelap gelita. Dinamakan sihir kerana dia ni tersembunyi seperti mana malamnya sahur. Kemudian, sihir ni ada ke tak ada sebenarnya? Jawapan dia ada. Nyata, benda nyata. Nyata tak nyata dia ada dalam hadis. Nabi sebut tadi kan, kita kata antara 7 dosa membinasakan, Nabi SAW sebut pertama syirik, kedua adalah sihir. Nyata tak nyata lagi kerana dia ada cerita dalam Quran tentang sihir. Mana cerita dalam Quran tentang sihir? Mana cerita tentang sihir dalam Quran? Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Bukankah Fir'aun ni memiliki tentera sihir yang banyak? Dan sihir Fir'aun ni bukan calon-calon sihir. Dia sihir Afrika ni Allah. Siapa keluar ni berat lagi.
Orang panggil voodoo dekat Afrika. Sihir. Sehingga Allah datangkan mukjizat pada Nabi Musa untuk mengalahkan sihirnya Firaun dan tentera dia. Jadi kisah ni kisah nyata, bukan cerita main-main. Ada lagi tak cerita sihir dalam Quran? Ada. Cerita di mana Ashabul Ukhdud. Ingat cerita Ashabul Ukhdud? Seorang anak muda yang mana dia ni dipilih oleh raja untuk ambil ilmu dari ahli sihir di raja. Cerita dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, sehingga akhirnya cerita tentang budak yang dipilih asalnya untuk belajar ilmu sihir. Dia pun belajar ilmu sihir. Sampai tengah jalan tiba-tiba jumpa dengan pendeta ngajar ilmu Islam. Dia pun banding, dia kata bagus juga ngaji ilmu Islam. Dia belajar ilmu Islam. Kemudian dia berulang alik, balik rumah, sebelum sampai rumah singgah dulu belajar ilmu Islam. Lepas tu balik rumah, nak pergi ngaji, singgah dulu baru pergi ngaji sihir. Sampailah satu hari Allah nak tunjukkan kepada dia dalam perjalanan jumpa binatang besar yang mengganggu manusia. Dia pun ambil batu, dia kata, ya Allah, kalau apa selama ni aku belajar ilmu dengan pendeta ni benar, maka matikanlah binatang ni. Dia ambil batu tu, dia balik, kena mati sungguh. Bertambah yakin dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali dia boleh menyembuhkan orang sakit, sehingga pembesar diraja mari jumpa dengan dia, dan dia kata, aku tak boleh menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Dia pun beriman kepada Allah. Budak ni doakan dia, sembuh sakit pembesar raja. Kemudian dia pergi jumpa raja. Bila jumpa dengan raja, raja kata, siapa yang menyembuhkan kamu? Tuhan Patik dan Tuhannya tuanku. Marah raja. Akhir sekali dia kata, siapa ajar kamu? Tangkap budak ni, tangkap tok guru dia, dan akhirnya guru dia dengan pembesar raja dibunuh. Budak ni tidak dibunuh. Cerita masyhur kita dengar. Sampai akhirnya nak bunuh, pergi ke laut tak boleh, naik ke gunung tak boleh. Budak ni kata, tuanku, kalau tuanku nak bunuh Patik boleh, dengan satu cara. Tuanku kumpulkan semua penduduk-penduduk negeri, tak Patik tengah-tengah ikat, ambil anak panah daripada bekas anak panah Patik ni, tuanku tok atas busur panah, tuanku baca bismillah. Bismillah dengan nama Tuhan budak ni. Tuanku lepas. Raja buat sungguh. Akhir sekali bila raja buat sungguh, kena panah tu pada budak tersebut mati. Raja ingat dengan matinya budak tu terpadamlah cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka nak memadamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi Allah enggan, melainkan Allah nak menyempurnakan agamanya, cahayanya, walaupun orang-orang kafir tak suka. Akhirnya dengan mati seorang budak ni beriman penduduk negeri. Apa raja buat? Masa tu dia pun gali parit, kemudian dia campurkan dalam api siapa yang tak nak murtad kembali kepada agama Allah. Cerita budak ni ada kaitan dengan ilmu apa? Ilmu sihir. Maknanya ilmu sihir ni dah ada dah. Zaman Firaun pun dah ada, zaman Ashabul Ukhdud pun ada. Malah Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita Harut dan Marut, yang mana mereka ni asalnya dua malaikat yang datang mengajarkan sihir untuk menguji manusia. Jadi sihir ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda nyata. Benda nyata. Memang berlaku. Cuma berlaku tu, bila berlaku dalam redha Allah, Allah izin benda tu berlaku, memang berlaku. Tapi orang pelaku tu sangat-sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai-sampai benar tak benarnya sihir ini, Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari disebut bahawa Nabi SAW sendiri pun kena sihir. Nabi kita Muhammad kena sihir. Ajaib. Allah nak tunjuk je
bahawa benar, dan Allah nak tunjuk kepada umat Nabi Muhammad macam mana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam merawat sihir. Dalam hadis bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata Nabi ni disihir sehingga dia nampak sesuatu yang dia tak buat pun. Dia rasa dia buat sesuatu padahal dia tak buat. Dalam riwayat yang lain, apa yang dia nampak tu ialah dia rasa dia mendatangi isterinya padahal dia tak buat apa-apa. Datang sihir, kena sihir. Dan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, dalam bab ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir, dia tidak berkaitan dengan agama ataupun risalah yang Nabi bawa. Dia berkaitan dengan sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga musuh-musuh Islam tak boleh nak attack syariat Nabi. Nabi kena, Nabi berkaitan dengan hidup dia berkeluarga. Sampai-sampai bila Nabi duk doa kepada Allah, baca ayat Quran dan sebagainya, maka Allah sembuhkan Nabi. Sehingga Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha pada satu hari, atani malakani fajalas ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Dua, Nabi kata, pada satu hari datang dua malaikat. Datang dua malaikat pada aku, kata Nabi. Dua malaikat, satu duduk di kepala, satu lagi duduk di kaki. Dalam keadaan Nabi sedar tak sedar gitu. Lepas tu malaikat tu berbicara sama-sama dia. Dua malaikat tu saling berbicara. Dia kata, ma waj'ur rajul, apa sakit dia ni? Apa sakit dia ni? Nabi duk dengar. Dua malaikat ni duk berbicara. Apa sakit dia ni? Lalu salah yang satu lagi jawab, matbub, yakni dia ni kena sihir. Qala man tabbahu, siapa yang buat sihir dia? Labid bin A'sam, seorang Yahudi yang sihir Nabi. Nama dia Labid bin A'sam. Dia kata macam mana? Fi mishtin wa musyatah. Dia sihir Nabi pada sikat, dan ada pada sikat tersebut bekas rambut Nabi. Biasanya orang sihir ni, dia ambil sesuatu daripada tuan yang nak kena sihir, dan dia ambil, dia sihir. Jadi Labid bin A'sam ni dia ambil satu sikat yang ada bekas rambut Nabi. Fi jaffi tal'atin zakar. Pada selaput tal'ah ni makna kalau mangga pokok kurma yang jantan. Dia ambil, dia letak dalam tu, dia sihir. Fi bi'ri dhi arwan, dia letak dalam telaga dhi arwan, dia letak dalam telaga, dia tutup dengan batu, dan dia sihir Nabi. Dan Nabi kena sihir. Lepas daripada tu Nabi sedar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tersebut. Apa Nabi buat? Nabi pun kambuh dan musnahkan sihir itu. Nabi kambuh. Aisyah radhiyallahu anha tanya dalam riwayat lain, Rasulullah ambil awak keluar ke? Nabi kata tak, tapi Allah sembuhkan aku. Allah sembuhkan Nabi daripada sihir. Jadi kita katakan bahawa sihir ni benda nyata, ada. Sihir ni benda nyata dan juga ada. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apa hukumnya berbuat sihir? Memang dia ada, memang dia nyata. Tapi apa hukumnya seorang itu berbuat sihir? Jawapannya ialah haram. Seorang yang berbuat sihir ni, jawapan dia adalah haram. Dan dia haram bukan sekadar zaman ni, sejak daripada Harut Marut lagi. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak Harut dan Marut ajar sihir ni, melainkan dia kata, kami ni sebenarnya ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Fala takfur, jangan kamu kufur. Daripada sejak dia diajarkan, sihir ni memang hukum dia haram.
fi jami'il adyan, pada semua agama yang daripada dulu sampai sekarang ni, maknanya sejak daripada dia ada sampai lah ni, hukum sihir adalah haram. Bukan sekadar dalam semua mazhab pada. Kalau kita tanya mazhab Syafi'i haram, mazhab Maliki haram, mazhab Hanafi haram, Hambali haram. Bukan setakat 4 mazhab. Semua ijma' ulama, semua agama sejak daripada dulu sampai sekarang ni, mana nabi-nabi yang datang sebelum daripada ni pun, hukum sihir adalah haram. Hukum sihir adalah haram. Dan Allah Subhanahu wa taala kata wala yuflihus sahiru haitsu ata. Orang yang buat sihir ni dia tidak akan berjaya walaupun macam mana dia datang. Dia boleh jadi dia berjaya dari sudut hak dia buat lah ni, memudaratkan orang, tapi di sisi Allah dia tidak berjaya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita katakan tadi hukum buat sihir ni adalah haram. Malah dia bukan sekadar haram biasa-biasa dah. Haramnya dia sehingga siapa yang terlibat dengannya dianggap terkeluar dari agama. Jumhur ulama, siapa yang melakukan sihir hukumnya kafir. Imam Syafi'i detail lagi. Imam Asy-Syafi'i dalam bab ni detail. Apa kata al-Imam Asy-Syafi'i dalam bab orang yang buat sihir? Imam Syafi'i sebut dalam kitab Idza ta'allama as-sihra, apabila seorang itu belajar sihir, qulna lahu, ni Imam Syafi'i kata, qulna lahu, kita katakan kepadanya, sif lana sihrak, bagi tahu kepada kami bagaimana sihir kamu. Fa in wasafa ma yujibul kufur mithla ma'taqada ahlu Babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fahuwa kafir. Imam Syafi'i kata apa? Sekiranya bila dia sebut tentang sihir itu apa yang mewajibkan ke atasnya kufur, seperti mana apa yang diiktikad oleh penduduk Babil, bahawa dia melakukan sihir dengan mendekatkan diri kepada bintang-bintang yang 7, dan bintang-bintang itu berkuasa memberi kepada mereka apa yang mereka minta, maka hukumnya menjadi kafir. Imam Syafi'i kata, kalau dia iktikad ni bahawa bila dia minta dengan apa yang dia buat sihir, dia puja tu, benda tu boleh memberikan apa yang dia minta, maka hukum tersebut adalah kafir. Sebab apa Imam Syafi'i kata begitu? Dan sebab apa kita katakan bahawa dosa kafir, dosa sihir ni mengancam akidah? Sebab saya dah sebut dah tuan-tuan pada awal tadi, kita ni paksi pertama kita kena jaga dalam hidup kita adalah 2 kalimah syahadah. Paksi pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dialah Allah yang memberikan manfaat, dialah Allah yang memberikan mudarat. Betul tak? Dialah Allah yang maha berkuasa, memberi sakit, memberi sembuh, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami sembah, kepadamu lah ya Allah kami minta tolong. Tapi bila orang buat sihir, dia minta tolong dengan siapa? Orang yang buat sihir ni dia minta tolong dengan siapa? Amalis syaitan. Sihir-sihir ni termasuk daripada amalan syaitan. Bila? Kalau kita tengok bagaimana cara-cara orang melakukan sihir, kadang-kadang disimbah dengan darah, kadang-kadang diperasapkan, kadang-kadang semuanya bersifat pemujaan terhadap siapa? Terhadap syaitan. Sebab tu para ulama dalam bab ni, termasuklah Al-Imam Syafi'i, di saat orang tu beriktikad bahawa yang dia minta, dia puja tu memberikan manfaat atau mudarat, maka dia telah jatuh hukum kafir. Dia telah menidak ataupun menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang tu bahaya dia tuan-tuan. Benda ni bukan benda biasa. Benda ni mudarat kepada orang yang buat lebih besar daripada orang yang kena buat. Mudarat kepada orang yang membuat, melakukan dia lebih besar daripada orang yang kena buat. Pasal apa? Orang yang kena buat, dia sakit je. Tubuh dia memang sakit lah. Boleh jadi dia menderita, boleh jadi dia sakit, atau boleh jadi sehingga akhirnya membawa mati. Sebab sihir, kemuncak dia boleh sampai mati. Matilah kawan ni. Andai tak kata dia mati, matilah. Tapi dia mati dalam kesabaran, dia mati dalam kesakitan, dia mati dalam berubat, berruqyah, duk baca doa, duk baca zikir, mati juga akhir sekali. Dia dapat pahala dia. Tapi orang hak buat, orang hak buat apa jadi? Orang hak buat ni, hukum dia telah menjual agama dia. Dia telah jual agama dia. Dia jual ke siapa? Dia jual kepada sama ada ahli sihir, ataupun kalau dia praktik sendiri sihir tersebut, dia telah menjual agamanya kepada syaitan. Dan bila itulah keadaannya, andai kata dua-dua orang ni, yang melakukan sihir dan yang disihir, bertemu dua-dua orang ni di hari akhirat, tuan-tuan anggap rasa-rasalah antara dua hak ni hak mana lebih mulia dan bahagia? Yang disihir, kalau dia Islam, baik Islam dia, dan dalam saat dia kena sihir, dia sakit, dia berawak, dia berubat dan sebagainya, akhirnya dia masuk syurga. Hak yang melakukan sihir selama hidup, dia duk puja syaitan, buat begitu, buat begini, akhirnya duk mana dia? Bersama dengan orang yang dia puja. Sebab tu Al-Imam Syafi'i kata dalam bab ni, sekiranya dia beriktikad bahawa apa yang dia minta itu apa yang dia puja itu boleh memberikan apa yang dia minta, maka hukumnya hukum kafir. Sebab tu saya katakan sekali lagi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kita semua daripada bahayanya sihir. Bahawa mudarat sihir pada orang yang buat lebih besar daripada orang yang kena buat. Sebab orang yang kena buat sakit, memang sakit sungguhlah di dunia ni. Tahanlah sakit dia. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kesembuhan, boleh jadi puluh-puluh tahun dia sakit, menderita dia, betul. Tapi dengan setiap derita dia dapat pahala. Tapi orang yang buat sihir tu, Allahu Akbar, dia jual agama dia. Sampai hari akhirat dia nak minta tolong dengan siapa? Batu kita fahami baik-baik perkataan Al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Sekali lagi saya baca. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza ta'allama as-sihra", apabila seorang itu belajar sihir, kata Imam Syafi'i, "Qulna lahu", kami katakan kepadanya, "Sif lana", bagi tahu apa sihir yang kamu buat. Fa in wasafa wa ma yujibul kufra, kalau dia kata sifat hak dia buat sihir tu betul-betul mendatangkan kekufuran, seperti mana apa yang diiktikad oleh ahlu Babil minat taqarrubi ilal kawakibis sab'ah, daripada mendekatkan diri kepada bintang yang 7, bahawa mereka duk puja bintang-bintang untuk buat sihir ni, wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha, dan bintang-bintang ni boleh buat, boleh bagi, boleh melakukan apa yang mereka tadi minta daripadanya, fahuwa kafir, kata Imam Asy-Syafi'i. Bahaya tuan-tuan. Tak padan kita nak gadai benda paling penting dalam hidup kita ni, dengan sebab sesuatu yang kita nak, tiba-tiba kita jual agama, tak padan. Baik, itu dari sudut hukum. Hukum dari sudut agama. Dari sudut perundangan syariat, mari dari sudut fiqh. Dari sudut i'tiqad, itu hukum dia. Mari dari sudut syariat, apabila orang ni buat ditangkap, tiba-tiba didapati dia melakukan sihir, jadi hukum Islam apa dia sebenarnya? Hukuman dia, hukum Islam apa dia? Hukuman sebenarnya dalam Islam,
kepada orang-orang yang melakukan sihir. Dalam bab ini, hukumannya para ulama sebut adalah hukum bunuh. Cuma ulama selisih pendapat sebab apa bunuh. Jumhur ulama kata hukum bunuh sebab jenayah sihir itu besar. Imam Syafi'i kata tak, dia dihukum bunuh sebab bila dia buat sihir. Hak lain kata bila buat sihir, jenayah sihir itu hukum bunuh dah. Imam Syafi'i kata tak, jenayah sihir itu satu benda. Bila dia dihukum bunuh adalah sebab bila dia buat sihir dia kafir, lalu dia mati dibunuh disebabkan murtad. Itu dalam bab hukum syariat. Cuma lah ni tidak diaplikasikan atau serah pada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang kita sebagai orang Islam mesti tahu betapa besarnya mudarat perkara ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dalam bab sihir ni ada macam-macam jenis sebenarnya. Macam-macam jenis sihir. Ada sihir untuk memisahkan antara suami dan juga isteri. Ada sihir untuk buat orang sakit. Ada sihir macam-macam. Ada sampai sihir satu kabilah, satu keturunan pun ada. Saya pernah tengok dalam satu video macam mana petugas-petugas agama di sebuah tanah Arab, dia membatalkan satu, biasa sihir ni kan dia tulis ke getah ke atau kulit ke, dia puja sehingga akhirnya dia ikat dan sembunyikan tempat mana-mana. Ada setengah tu dengan paku kayu, panjang kayu tu, setiap kali dia sihir sebut nama orang tu dia paku satu, sebut nama orang ni paku dua. Satu tunggu kayu besar tu penuh dengan paku. Kita tengok macam apa? Macam duri. Kayu tu jadi macam kayu berduri sebab paku-paku penuh. Setiap paku dia sebut nama seorang. Sebut satu kabilah dia sihir. Ajaib. Jadi sihir ni macam-macam jenis. Cuma konklusi semuanya ialah dia akan kembali kepada menyembah atau memuja syaitan. Sebab itu dalam bab ni hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita kena sangat-sangat beringat. Saya kata sangat beringat tu sebab apa? Sebab zaman kita ni orang tak mahir membezakan antara sihir dengan ruqyah. Ruqyah, tuan-tuan tahu ruqyah? Ruqyah ni baca jampi, tapi jampi yang bentuk syarak. Baca doa, baca Quran, baca zikir. Saya pernah dululah waktu saya kecil-kecil dulu, kebetulan datuk saya ni dia pun jenis minat juga pergi jumpa Tok Rama. Dia sakit, dia tak suka pergi hospital. Masa tu kita masa tu kecil lagi, tak tahulah. Pergilah ikut dia. Ayah saya pun bawa pergi. Orang kata dia ni pelawak guna ayat Quran, maka ayah pun bawa lagi buku ayat Quran. Masuk di rumah tu, tengok kain kuning berlaku. Ada katil kuning, ada payung kuning, macam-macam kuning berlaku. Saya pun pelik dah dalam hati. Tak apalah, moga orang kata dia merawat guna Quran, kita pun tak apalah. Masa tu kita duduk sekolah dah mak tahfiz dah, ngaji Quran dah lah masa tu. Sekolah masa tu saya sekolah menengah. Lepas tu marilah perawat tu mari. Perawat tu mari, dia pun mulalah rawatan. Mereka cerita dia baca. Dia berlagu tu, memang menarik sungguh lagu dia tu. Kejap-kejap Ghafurur Rahim, kejap-kejap Azizun Hakim, kejap-kejap keluar. Tapi sepanjang dia baca tu, dia tak tahu kita sekolah ngapa Quran masa tu. Bunyi je macam Quran, satu patah pun tak ada ayat Quran. Lagu persis ayat Quran. Sebutan bahasa Arab sebiji orang Arab baca. Tapi orang itu tidak orang Arab. Tapi dia bukan ayat Quran. Satu ayat pun tak ada keluar daripada mulut dia ayat Quran.
Orang kata, waktu orang recommend, dia kata pergi berubat situ sebab dia baca Quran. Bapa jadi gitu? Sebab orang kita lah ni, banyak orang tak tahu mana Quran, mana bukan Quran. Betul tak? Malah lebih berat lagi, semua dia panggil bomo belaka. Perawat Islam pun tak bomo, hak sihir pun tak bomo, hak nujum pun tak bomo. Atas nama bomo ni boleh jadi macam-macam kategori. Sebab itu kita ni dalam bab ni, dia sihir, rawatan Islam. Dia ni kadang-kadang kita tak tahu, kita boleh tukar. Kerana itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, satu kaedah utamalah, mudah kita nak suruh faham, bahawa apabila berlaku benda-benda pelik ni, kita kena tengok balik daripada mana dia berasal. Sebab benda pelik ni berlaku antara dua. Sama ada dia disebut sebagai al-karamah, karamah. Orang alim ada karamah dia, betul tak? Para wali ada karamah dia, ada. Tapi tak semua orang alim ada karamah lah. Abu Bakar As-Siddiq, semulia-mulia umat ni, setelah daripada Nabi SAW dan keluar tolak Nabi Isa AS, Abu Bakar As-Siddiq kita tak tahu bagi dia ada karamah. Umar Al-Khattab kita tahu dia pernah memberi arahan kepada tentera dia waktu dia duduk di Madinah, tapi tentera tu dulu ada di Madinah, dia boleh bagi arahan. Kita katakan satu karamah. Yang kedua disebut sebagai istidraj. Istidraj ni Allah bagi juga, tapi kepada orang yang Allah tak redha. Jadi kalau orang tanya, kenapa ahli sihir buat ni jadi? Jawapan dia, sebab memang Allah bagi istidraj. Istidraj ni Allah bagi kepada musuh-musuh dia, hak dia nak sangat mau ambil lah. Tapi Allah biarkan dia dalam kesesatan sehingga akhirnya dia binasa. Maka satu kaedah ringkaslah saya bagi kepada tuan-tuan, sebelum kita nak merawat diri, andai kita tak terlibat dengan sihir dan seumpama dengannya, tengoklah pada diri perawat tersebut. Andai kata yang dia minta tu kepada Allah, maka kita tahu dia minta dengan Allah. Tapi kalau dia minta selain dari Allah, dia sebenarnya syirik dan dia memuja syaitan. Cuma kena beringat juga, sebab dalam bab ni ada juga talbis iblis, tipu daya iblis. Sebagai contoh yang pernah saya dalam satu kuliah juga disebut, termasuk talbis iblis, orang ahli sihir ni dia letak Quran depan dia. Dia letak Quran depan dia, maka dia memulakan amalan sihir dia. Dia tak baca Quran, tapi Quran tu yang bergerak. Gerak kiri, gerak kanan, gerak kiri. Oh kata, Quran pun gerak. Sebenarnya yang dia buat sihir, dia tak baca Quran. Cuma dia tipu orang dengan Quran. Orang nampak, takkanlah salah. Sebab dia ada Quran depan dia. Quran gerak. Quran gerak tu belum tentu betul ke salah. Sebab apa? Yang dia betul salah, nak tengok dia minta dengan siapa. Dalam bidang ni terlalu luas tipu daya iblis. Ada setengah tu bismillah mula-mula. Jangan kira baca bismillah, lepas daripada tu kesyirikan penuh dalam mantra dia, jampi dia. Lepas tu kita tengok, carilah perawat yang salih. Orang salih, orang betul, jaga semayang ke apa. Tu pun kena hati-hati juga. Sebab kadang-kadang benda ni Allah. Ringkas cerita jalan keselamatan, kembalilah kepada Al-Quran. Kalau nak merawat diri, ruqyah guna ayat Quran, guna doa daripada Nabi, guna zikir yang daripada Nabi, ataupun doa-doa yang kita fahami. Tak apa doa kod Melayu. Kita pergi jumpa Tok Omar tu, dia doa kod Melayu je. Dia baca Al-Fatihah, jelas Fatihah dia. Baca ayat kursi, jelas ayat kursi dia. Baca 3 qul, jelas 3 qul dia. Kemudian dia kata, ya Allah, bismillah, 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 ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini dengan nama Allah yang maha agung, maha suci, ya Allah, sembuhkanlah dia. Pok dia tepuk, contohlah. Kita faham, kita dengar tu kita faham. Oh, dia minta dengan Allah dan dia tengok, tak apa. Doa yang difahami okey lagi. Jangan sampai tak faham. Dia baca ni tak tahu gapo. Jampi mentera yang tidak difahami. Itu antara tanda-tanda orang terjebak dengan sihir. Sebab tu kena hati-hati. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu yang dapat kita sebut tentang macam-macam bentuk sihir, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala
supaya Allah melindungi kita semua daripada dua perkara tadi. Pertama, daripada disihir, daripada perbuatan-perbuatan sihir. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung dengan Allah, dengan kalamnya yang sempurna, dengan kalimah yang sempurna, daripada apa yang keburukan yang dia ciptakan. Yang kedua, kita berlindung dengan Allah tentang agama kita. Jangan sampai kita terlibat dengan orang yang menggunakan khidmat sihir, sebab di saat itu mudarat dia lebih besar. Baik, sebelum kita tutup, ada beberapa soalan. Soalan ni alhamdulillah mari awak. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah berubat sihir menggunakan jin? Atau bahasa mudah kita kata, berubat sihir dengan sihir. Dia kena sihir, orang ni pergi cari ahli sihir lain untuk rawat sihir yang pertama. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Kalau kita kata dah tadi, tuan-tuan, kita ada dua benda. Pertama, kena sihir. Yang kedua, berbuat sihir. Mana lebih besar mudarat dia? Berbuat sihir. Mula-mula orang ni kena sihir, dia ditimpa mudarat pertama. Agama dia okey lagi, cuma dia kena mudarat pada tubuh dia. Tapi syaitan ni, dia sebenarnya hak nombor dua ni, dia tak minat mana? Dia minat hak nombor satu. Apa dia? Orang yang melakukan sihir. Maka dia akan hasut orang ni pergi kepada dosa yang kedua, menggunakan khidmat sihir. Di saat itu mudarat lebih besar datang ke atas dia. Habis itu lagu mana Ustaz? Jawapan dia kembali kepada syariat Nabi. Sebab tu saya sebut di awal tadi, Nabi ni kena sihir. Antara hikmah dia, Allah nak ajar kepada umat ni, andai kena sihir, mu tengok Nabi. Nabi macam mana? Nabi guna khidmat sihir tak? Tak. Apa Nabi buat? Ruqyah. Baca doa, baca ayat Quran. Allah turunkan ayat Quran betul-betul untuk berlindung daripada perempuan-perempuan yang menghembus pada simpulan-simpulan sihir. Surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuan-tuan perhati makna, aku berlindung dengan Allah daripada sekian sampai pada min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada wanita-wanita yang menghembuskan simpulan-simpulan. Pasal apa ada perkataan ni dalam surah Al-Falaq? Sebab inilah antara surah yang kita kena baca berlindung dengan Allah daripada perbuatan hembusan sihir. Baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, qul, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca zikir-zikir disebut Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacalah doa-doa yang mana ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata, Ustaz, saya baca dah tak sembuh-sembuh juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sembuh dan sakit ni bukan kerja kita. Kalau kerja Nabi tak nak kena sihir daripada awal, at the first place lagi, Nabi ni memang tak kena dulu lagi. Tapi Allah uji juga Nabi. Kalau Nabi kena sihir, orang lain daripada Nabi ni wajarlah. Maknanya kalau kena sihir tu okey lah. Bukan kata kita ni kalau semayang tak akan kena, kalau puasa tak akan kena. Tak. Allah boleh menguji hamba dia. Tapi di saat dia uji, kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca doa, baca zikir, baca ayat Quran lah nombor satu sekali. Jangan guna khidmat sihir ataupun guna jin untuk menyembuhkan sihir. Soalan yang kedua, bolehkah berlakunya sentuhan lawan jenis yang bukan mahram ketika proses ruqyah dijalankan, dan apakah pandangan mazhab Syafi'i mengenai ini? Dalam bab proses ruqyah ni memanglah kadang-kadang dia memerlukan kepada orang yang duduk dalam rawatan ni, tiba-tiba perawat tu adalah lelaki, yang sakit tu perempuan.
Jadi dalam bab ni kita kena jaga hukum-hukum syarak. Yang pertama, jangan duduk berdua-duaan. Kadang mari kita berubat dalam bilik, hak masuk perempuan, kemudian tok bawa lelaki. Siap. Hak tu kadang-kadang tidak bawa dia buat benda lain pula. Pertama, jangan berdua-duaan. Kalau dia ni wanita, ada mahram lelaki. Okey? Kalau dia ni wanita, ada mahram lelaki. Kalau dia ni lelaki, bawa mari mahram. Kalau tu wanita, biar ada mahram yang melindungi ataupun menjaga dia. Yang kedua, andai kata memerlukan nak kena pegang ataupun biarlah dia ni pakai belapik lah, pakai sarung tangan dan sebagainya supaya tidak bersentuhan. Tapi kadang-kadang ada perawat-perawat yang tidak memerlukan sentuhan, boleh jadi dia baca dan dia tiup dan sebagainya. Tapi itu dua perkara yang kita nak kena jagalah. Pertama, dia tidak ada bersendirian. Yang kedua, kalau nak bersentuhan pun mesti kena dengan pelapis. Yang ketiga, apakah hukum berjumpa bomoh untuk bertanya barang-barang yang hilang dan untuk menyihir orang soleh? La ilaha illallah. Dua perkara. Pertama, tanya orang hilang. Barang hilang. Barang hilang ni dalam sudut agama dia panggil arrafan. Arraf ni orang yang tahu benda duk mana. Ada juga disebut sebagai kahinan, orang yang tahu benda akan datang. Tuk nujum dan juga tukang ramal. Nabi SAW pernah sebut, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin, tukang tilik atau arraf, tuk nujuh, hak mana tahu nak cari barang. Barang ni duduk sekian-sekian, macam nujuh pak belalang tu kan, cari lembu tu kan. Lembu ni duduk dekat hutan sekian-sekian. Lawak-lawak jugalah cerita Piramli tu, tapi dari sudut hukum, siapa yang mendatangi mereka lalu dia percaya, orang tu bagi tahu, dia telah kufur dengan apa yang Nabi Muhammad diturunkan dengannya. Pasal apa? Tidak ada yang tahu benda gaib melainkan Allah. Saat dia pergi saja je, dia tak percaya pun. Kalau pergi saja tak percaya, dalam riwayat yang lain tidak diterima pahala solatnya 40 waktu atau 40 lah, 40 hari. Itu memang dalam bab ni tak payah pergi. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam soalan yang sama, untuk menyihir orang soleh. Sihir ni dia buat salah banyak. Pertama, dari sudut salah dia puja syaitan, buat akidah. Yang kedua, memberi mudarat kepada orang. Sebab tak ada benda sihir nak memberi kebaikan. Aku sihir dia ni biar jadi kaya. Ada ke? Tak ada. Sihir ni biar datang dengan mudarat. Aku sihir dia biar tak sakit selama-lamanya. Mana boleh. Tak ada orang sihir ni untuk buat baik. Tak ada. Memberi mudarat. Tiba-tiba tambah lagi benda ketiga, memberi mudarat kepada orang soleh. Sedang orang soleh ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, disayangi bukan sekadar oleh Allah. Orang soleh ni bukan sekadar disayangi oleh para malaikat, malah didoakan oleh ikan-ikan di laut, semut-semut. Tuan-tuan kalau belajar hadis dalam bab kelebihan orang mengaji ilmu lah, orang alim lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang beriman ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ghafir tentang antara kelebihan orang beriman ini ialah didoakan oleh malaikat. Saya bagi nombor ayat. Mana nombor surah dia? Surah Ghafir ayat nombor 7. Surah Ghafir ayat nombor 7. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni tentang malaikat yang memikul arash. Malaikat ni doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu
Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Dalam surah Ghafir ayat 7, malaikat doa kepada Allah. Malaikat doa hak duduk di arash dan sekeliling arash tu duduk doa kepada Allah, ya Allah, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Engkau telah meluasi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu, tolonglah ampunkan orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan orang ikut jalan kamu, waqihim adzabal jahim, selamatkanlah mereka dari azab neraka jahanam. Antara kelebihan orang alim tu, ikan di laut istighfar kepada mereka. Semut, serangga, semua makhluk, saya kata dah tadi di awal, semua makhluk ni beriman kepada Allah. Hak tak kenal Tuhan ni dalam kategori dua je, manusia dan jin. Tiba-tiba hak ni dia pula menyihir orang saleh. Sangat besar kesalahan dia. Sihir dia salah, memberi mudarat kepada orang lain salah, sihir pula orang saleh, 3 kali pula salah. Jadi sebab tu kita ni kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah iman kita, jagalah agama kita. Biar kita ni cita-cita kita tak ada lain, tuan-tuan. Saya kalau boleh kan semua kita ni bukan mari nak bagi tekad syurga, tekad neraka, mu ahli syurga, mu ahli kedah. Kalau boleh semua kita ni kita nak bertemu kembali di dalam syurga Allah. Kalau boleh semua orang yang kita kenal ni masuk syurga belaka, tak kurang syurga kita sebab orang lain masuk. 3 orang masuk syurga aku, jadi sepik kena 1 luk kena bagi 3. Dah. Syurga tidak sifat lagu tu. Kalau boleh semua orang bila masuk biar masuk syurga. Cuma kita datang ni memberi nasihat supaya kita menghindari daripada perkara-perkara yang merosakkan iman, dan kandai kata rosak iman, kita tak boleh nak bertemu dalam syurga Allah. Orang yang rosak iman ni nak tengok Allah tak boleh, nak tengok syurga tak boleh, nak tengok nak cium bau syurga pun tak boleh. Allahu Akbar. Semua orang masuk syurga akan dapat tengok neraka, sebab dia kena lalu neraka dulu baru masuk syurga. Tapi orang masuk neraka, dia tak akan dapat tengok syurga hatta dia tidak akan dapat mencium wangian syurga. Sebab tu kita mari ni, kita nak kalau boleh semua kita ni ahli syurga belaka. Ni, semua kita ni ahli syurga belaka. Tapi kena jaga, kena ikut panduan petunjuk apa yang Allah Ta'ala kata, supaya kita selamat daripada musibah dan malapetaka. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, panjanglah tu. Tapi moga nak warna mari jarang-jarang, kalau mari kecek sekejap kan. Orang kata tak padangan mari dah. Jauh mari ni. Tapi minta maaf lah moga panjang sikit tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati kita semua. Jadi ingatlah bahawa sesungguhnya iman kita ni sangat penting untuk kita jaga, dan jangan kita buat sesuatu benda yang merosakkannya. Terkhusus bicara kita pada malam ini ialah bab sihir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima Islam kita, menerima amal kita, menerima zikir kita, bacaan Quran kita, menerima semua yang ada dalam kita berkaitan dengan Islam dan agama kita, dan memelihara, menjaga sehingga akhirnya maksud dan matlamat kita ialah mati sebagai husnul khatimah, mati di atas agama Islam, di atas syahadah la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.